dan PKP. Daripada jumlah itu, seramai 3 individu direman dan 11 individu lagi dikenakan kompaun. Selain itu, seramai 9 warga asing ditahan dalam operasi benteng. Dalam operasi itu, 67 sekatan jalan raya telah diadakan dan 43,033 kenderaan diperiksa bagi menghalang kemasukan pendatang tanpa izin, terutamanya di lorong-lorong tikus. Kementerian Kesihatan sedang giat melaksanakan kempen Elak Sembang Dekat dalam usaha mengekang gelombang kedua wabak COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, ia perlu bagi mendidik orang ramai untuk menjaga jarak ketika berbual. Ini kerana titisan air liur daripada individu lain boleh terkena tubuh orang lain sehingga jarak sejauh 1 meter. Sementara itu, menurutnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dijangka mengumumkan harga baharu pelitup muka yang lebih munasabah dalam masa terdekat. Ketika ini, harga siling bagi pelitup muka adalah RM1.50 sekeping. Kementerian Dalam Negeri akan mempertimbang carangan mengenakan hukuman sebat ke atas nelayan asing yang didapati menjalankan aktiviti penangkapan ikan di perairan negara. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, ia bagi membendung masalah pencerobohan nelayan asing ke negara ini yang berlarutan sejak sekian lama dan hukuman denda serta penjara sedia ada dilihat tidak mencukupi untuk memberi pengajaran sewajarnya. Sehubungan itu, ia akan dibincangkan di peringkat kementerian. Terdahulu, beliau melakukan tinjauan udara di sekitar perairan negara bagi melihat sendiri kaedah penundaan bot nelayan asing ke Pengkalan Maritim Kuala Terengganu. Tindakan mengheret balik editor buku Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia yang dipercayai telah melarikan diri ke luar negara banyak bergantung kepada lokasi negara individu itu berada. Profesor Undang-Undang Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Datuk Dr. Abdul Halim Siddiq berkata, keadaan akan lebih mudah jika individu berkenaan berada di negara yang mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia. Beliau berkata demikian ketika dihubungi berita radio RTM. Kalau tidak, negara tersebut tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, ini akan menimbul masalah bagaimana untuk bawa mereka balik. Kecuali mereka balik dengan sukarela atau bila-bila mereka balik, kita terus tahan mereka di semua pintu masuk negara seperti di lapangan terbang, pelabuhan ataupun daripada pintu-pintu tikus, lorong-lorong tikus di Malaysia. Ini kita wajiblah melakukan satu untuk pastikan mereka ini ditangkap dan didakwa di mahkamah dan bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka. Polis sebelum ini mengesahkan individu terbabit telah ke luar negara sejak Januari lalu. Para pemimpin negara Kesatuan Eropah dijadual mengadakan perjumpaan hari ini dalam usaha untuk menyelamatkan pelan pemulihan ekonomi kesan virus corona. Perbincangan itu dirancang diadakan selepas blok berkenaan berdepan bantahan negara-negara yang memilih perbelanjaan berhemat. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte yang disokong Austria, Sweden dan Denmark keberatan untuk menyumbang dana kepada negara seperti Sepanyol dan Itali yang dianggap terlalu lemah dalam perbelanjaan awam. Eropah kini diancam kemelesetan paling dalam sejak Perang Dunia Kedua ketika 27 pemimpin negara berusaha mencapai kata sepakat berhubung terma-terma pakej rangsangan blok itu. Pakej rangsangan bernilai 750 bilion euro disasarkan untuk membantu negara yang paling teruk dilanda pandemik. Ibarat memecahkan tradisi White House bertindak mengalihkan gambar potret dua presiden terdahulu, Bill Clinton dan George W. Bush, di Dewan masuk ke bangunan itu. Dua lukisan potret itu lazimnya digantung di Grand Foyer, tetapi ia kini dipindahkan ke satu ruang makan. Agensi berita CNN dalam laporannya menggambarkan ruang tersebut sebagai bilik kecil yang jarang guna dan hanya dijadikan tempat untuk menyimpan perabot. Sekurang-kurangnya 23 mayat ditemukan di dalam sebuah kubur tidak bertanda berhampiran sebuah pangkalan polis di luar bandar Guadalajara di selatan Mexico. Menurut kenyataan, pejabat pendakwa raya negeri Jalisco, pasukan penyiasat turut menemukan 4 beg berisi pelbagai barangan. Pihak berkuasa tempatan itu berkata, setakat ini 4 mayat telah dikenal pasti
Dan keluarga waris juga telah dimaklumkan berkenaan penemuan jasad mangsa. Kubur besar itu ditemukan pada Isnin lepas. Perkembangan sukan, Kementerian Belia dan Sukan akan mengemukakan permohonan rasmi kepada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan berhubung kebenaran penyokong menghadiri perlawanan bola sepak Liga Malaysia 2020 dalam masa terdekat. Demikian dinyatakan Menteri Berkaitan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Jelasnya permohonan itu melibatkan fasa kelima iaitu kehadiran penonton ke stadium dalam skala kecil dan fasa keenam dengan skala besar serta penyertaan atlet luar negara dalam kejohanan tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Di rumah janganlah keluar, kita kekang COVID-19 bersama. Jaga kita, bukanlah susah. Patuhi perintah, kita akan berjaya. Cuci tangan, amal penjarakan sosial, elakkanlah berkumpul di tempat awam, kekal aktif walaupun hanya di rumah. Oh Malaysia, kita jaga ketat di barisan depan, sedang berjuang sama doakan, kita mesti menang. Cuci tangan, amal penjarakan sosial, elakkanlah berkumpul di tempat awam, kekal aktif walaupun hanya di rumah. Oh Malaysia, oh Malaysia, oh Malaysia, kita jaga ketat. Duduk di rumah janganlah keluar. Apa khabar weh? Apa khabar weh? Apa khabar weh? Apa khabar weh? Pahang FM Zon Bergabawai kembali pula bersama dengan saya Ami dan seperti yang dijanjikan pada petang ini kita akan bersama wawancara khas bersama Yang Berhormat Datuk Wira Halimah Muhammad Sadid, iaitu Menteri Perpaduan Negara. Alhamdulillah beliau pun telah pun sampai. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amy, handsome lah hari ni. Selamat datang ke negeri Pahang, Darul terima Makmur. kasih. Baik-baik. Kita tak mahu melengahkan masa yang hormat Datuk ya. Bolehkah Datuk berkongsi dengan pendengar setia Pahang FM pengisian lawatan kerja Kementerian Perpaduan Negara ke Pahang hari ini dan semalam. Semalam dan hari ini ya. Semalam kita terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya terlebih dahulu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Pahang FM kerana sudi menerima kehadiran saya. Dan kami sampai semalam Amy. Semalam sampai kita ada mesyuarat penyelarasan sikit dengan Yang Berhormat Datuk Hajar Shahniza. Shahniza. Selaku Exco yang bertanggungjawab terhadap terhadap perpaduan negeri Pahang.
Dan selepas selesai tu pagi tadi kita mulakan dengan kunjungan hormat kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi bin Wan Ismail, kerana telah sudi menerima kita. Dan semalam ni bila kita sampai semalam, MB jamu kita makan. Ya, jamu kementerian, jamu exco kerajaan negeri yang lain yang datang di dalam majlis makan malam santunan budi di Zenith Hotel. Dan semalam kita dapat mendengar persembahan Serindit, Kelab Serindit Tersepit semalam. Tapi semalam Serindit dah mula berkicau lah, macam-macam lagu dah disembahkan. Dan dan pagi ni saya telah pun mengadakan kunjungan hormat kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk kita bincangkan beberapa perkara yang ada kaitan antara hubungan Kementerian Perpaduan Negara dengan kerajaan negeri. Jadi tentang perancangan yang akan dilaksanakan oleh pihak kementerian, tentang apa keperluan yang perlu kerajaan negeri bantu, contohnya dalam soal tanah dan sebagainya. Dan kita dapat respons yang sangat menggembirakan, kerana Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar maklumkan kepada saya dan juga kepada Timbalan Menteri saya, KSU saya, bahawa beliau akan memberikan sokongan penuh untuk mengenal pasti tapak-tapak mana tanah yang sesuai untuk kita buat pusat rukun tetangga dan sebagainya. Jadi petang dan kemudian selepas selesai kita balik ke Zenith Hotel, dan saya telah pun memfungsikan mesyuarat jawatankuasa pelaksana perpaduan negara. Dan ahli-ahli jawatankuasa pelaksana perpaduan negara ni dia terdiri daripada Yang Berhormat Menteri Perpaduan daripada Sabah dan Sarawak, dan ahli-ahli Yang Berhormat exco kerajaan negeri yang bertanggungjawab menjaga portfolio perpaduan. Dan mesyuarat berjalan dengan sangat baik, dan ini adalah merupakan mesyuarat kedua ni. Hari itu masa PKP kedua kita buat mesyuarat, tapi melalui video conferencing. Jadi tak nampak semua secara jelas, dan masing-masing cakap, bila cakap kita kena tunggu. Jadi tak berapa lah. Tapi kita dalam pada tak berapa tu kerana tak dapat bersemuka, tetapi kita dah bincang banyak perkara. Sebenarnya banyak perkara. Saya tadi bila kita bentangkan minit mesyuarat ni, dalam mesyuarat kali kedua ni, di mana Pahang sudi menjadi tuan rumah, rupanya banyak perkara yang kita bincang. Dalam pada kita rasa kita mesti nak tengok, nak jumpa. Rupanya walaupun video conferencing, dalam keadaan PKP pada waktu itu, kita masih lagi dapat membangkitkan masalah-masalah isu dan sebagainya, dan dapat berbincang tentang penubuhan satu jawatankuasa pelaksana di peringkat negara saya fungsikan, dan satu jawatankuasa tindakan perpaduan negeri yang difungsikan oleh Yang Berhormat Menteri di Sabah Sarawak, dan ahli-ahli Yang Berhormat exco kerajaan negeri yang bertanggungjawab ke atas perpaduan. Itu akan difungsikan oleh mereka. Jadi hari ini bila kita buka minit mesyuarat, semua kata banyak rupanya kita bincang hari itu walaupun video conferencing. Jadi itu antara beberapa perkara yang berlaku, dan hari ini kita mesyuarat pun lama. Tak sadar rupanya lupa nak makan tengah hari. Jadi bila dah habis tu dekat pukul 3 baru semua makan tengah hari. Tapi dia adalah satu mesyuarat yang telah pun memberikan hasil yang sangat memberansangkan, kerana ada beberapa kertas yang telah pun kita bentangkan dalam mesyuarat yang tersebut. Itu mengenai mesyuarat, Datuk. Ya. Bagaimana pula pandangan Datuk di Pahang sendiri mengenai perpaduan? Kita dapat lihat contoh macam semalam bila jamuan majlis makan malam santunan budi yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Pahang. Contoh mudah aja dari segi perpaduan melalui tarian, perpaduan melalui muzik, perpaduan melalui lagu dan sebagainya. Jadi kita dipersembahkan dengan tarian-tarian kepelbagaian kaum. Dan sebab tu bila semalam saya ucapkan tahniah kepada Pahang,
dalam pada kita menguruskan hal yang berkaitan dengan tambahan pula bila selepas PKP 1, 2, 3, 4 ni sekarang dah buka kepada pemulihan PKP. Kerajaan sedang berusaha untuk membangunkan sektor memajukan lagi, mencepatkan lagi usaha ke arah sektor ekonomi dan sebagainya. Dalam pada itu dia tidak menggagalkan kita untuk kita fikir soal perpaduan. Dan bila tarian tu terselah, dan saya sebut kalau nak lihat kepada kepelbagaian kaum dari segi masyarakat majmuk dekat Pahang dalam tarian pada waktu malam tadi amat terselah. Mana Datuk, perpaduan tu dia bukan sempit pada sesuatu. Tak ada Mi. Perpaduan ni dia merentas segala rintangan, cabaran atau segala-galanya. Perpaduan bukan lagi tanggungjawab kepada Jabatan Perpaduan Negara semata-mata. Kalau orang kata ni sekarang kita nak ceritakan tentang perpaduan negara, kita serahkan pada Kementerian Perpaduan Negara. Kenapa Kementerian Perpaduan Negara? Kerana nama dia Kementerian Perpaduan Negara, tanggungjawab dia lah. Tidak, kerana dia merentasi segalanya. Walaupun Kementerian Perpaduan Negara, program apa juga program yang kita nak laksanakan, usaha-usaha ke arah penyatuan masyarakat setempat, masyarakat majmuk Malaysia, kita contohnya dengan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita sedang dalam urusan sekarang ni untuk membangunkan pendidikan rukun negara, yang kita nak masukkan dalam sistem pendidikan. Kita nak supaya sempena dengan sambutan 50 tahun ulang tahun rukun negara yang baru lepas ni, yang Amat Berhormat Perdana Menteri resmikan hari tu. Kita sepatah dalam ucapan yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pendidikan rukun negara. Kita perlu bangunkan, mantapkan pendidikan rukun negara supaya dia dapat dilalui, dipelajari bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak contohnya. Antara ucapan yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi maka kerana tu kita di peringkat Kementerian Perpaduan Negara, kita bekerjasama, kementerian bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi Multimedia, dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk merangka satu bentuk pengisian yang dinamakan penghayatan rukun negara, yang kita nak masukkan dalam sistem pendidikan mula daripada pendidikan awal kanak-kanak, daripada tabika perpaduan, tadika kemas, tadika yang ada di sekolah-sekolah di bawah pengurusan Kementerian Pelajaran Malaysia, Pendidikan Malaysia contohnya, hingga kepada sekolah rendah, sekolah menengah, kerana tu kita wujudkan kelab rukun negara, sehingga kepada universiti kita wujudkan suruhan sekretariat rukun negara. Jadi ini antara perkara yang sedang kita lakukan dalam pada kita menyambut kepelbagaian, kemeriahan, keceriaan, kepelbagaian adat resam kaum-kaum yang ada dalam masyarakat majmuk Malaysia ni. Ni stigma yang mengatakan bahawa Kementerian Perpaduan Negara hanya untuk rukun tetangga saja. Ini memang salah lah. Salah lah tu. Siapa yang fikir gitu maknanya dia tak faham apa maksud perpaduan, dan dia pun tak berapa faham apa fungsi Kementerian Perpaduan Negara ni. Maknanya dia pun tak faham apa fungsi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, yang basah ketiak buat kerja daripada dulu atas nama Japanin tu. Jadi tanggungjawab tu luas. Perpaduan negara dan integrasi nasional gitu. Ini di bawah agenda perpaduan nasional. Baik Datuk, kita akan bincang lagi, tapi sebelum tu kita dengar lagu dulu Datuk ya. Lagu apa ni tu? Koperasi Muafakat Makmur Berhad Komakmur, koperasi pertama di Malaysia, menjalankan perniagaan kedai emas dengan jenama Makmur Gold. Memiliki 4 cawangan kedai emas, Kuantan, Kota Baru, Kuala Terengganu dan Bandar Baru Bangi. Juga memiliki kilang pertukangan emas di Kota Baru, Kelantan. Terkini, Komakmur membuka pasar raya di Indah Sempurna, Kuantan. Komakmur mempelawa anda menjadi anggota koperasi dan rakan niaga dengan keuntungan tahun lepas 15%. Layari Facebook Makmur Gold Official, hubungi 019 583 3064 atau 95133652. Andainya
Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa, meniti arus angkara. Lupakan kisah nan lalu, teguhkan tugu imanmu. Doaku buat kekasih yang dulu usah dirindu, hilangkanlah dari hatimu. Doaku buatmu kekasih yang dulu usah dirindu, hilangkanlah dari hatimu. Doaku buatmu kekasih, doaku buatmu kekasih, doaku buatmu kekasih. Bang FM Zon Bergabawe, kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Wira Halimah Muhammad Sadiq. Dan biasanya Datuk ya, Ya, Mi. apabila menteri tu datang ke suatu negeri, mesti ada buat tangan. Mesti ada jajan Mesti ada benda-benda, bukanlah rasuah dan sebagainya, Ada, bukan. ada. Tapi memang sepatutnya dapat. Ya. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Dan saya dengar hari ni ada penjahat mock check dan sebagainya. Boleh Datuk ceritakan? Okey. Hari ni Mi kita datang sambil kita Pahang jadi tuan rumah. Kerana tadi saya dah sebutkan mesyuarat pertama jawatankuasa pelaksana ni. Kerana kita tak dapat bergerak pada waktu itu, tapi kita tetap buat mesyuarat pertama kita dan kita buat secara video conferencing ni. Jadi saya beroperasi bersama Timbalan Menteri dan KSU di pejabat dan yang lain-lain tu di pejabat masing-masing. Dan itu pada mesyuarat pertama kita, dan dalam mesyuarat secara video conferencing tu pun dapat diputuskan siapa akan jadi tuan rumah kepada mesyuarat kedua. Macam mudah je. Mudah betul lah walaupun kita tak bersemuka. Tapi dia luar biasa lah. Bila tengok tu macam tak sabar bila katnya nak jumpa orang betul. Dan Yang Berhormat Datuk Hajar Shaniza telah pun dengan senang hatinya menawarkan supaya Pahang jadi tuan rumah kepada mesyuarat jawatankuasa pelaksana kali kedua. Maka kerana tu kita datang hari ni kerana Pahang jadi tuan rumah. Jadi saya nak mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan terima kasih kepada Datuk Shaniza, kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Besar kerana sudi menjadi tuan rumah. Dan tadi kita tanya dengan Menteri dan ahli-ahli Exco Perpaduan Negeri-Negeri tadi, macam mana agaknya sambutan pada hari ni. Semua gembira. Rasa macam tak nak balik pula. Tapi terpaksa balik. Jadi dalam pada Pahang jadi tuan rumah, hari ni kita datang untuk kita bawa sedikit buah tangan, tanggungjawab. Tanggungjawab. Kerana hari ni kita turun berjumpa dengan Amat Berhormat Menteri Besar dan kita bawa grant. Grant ni ialah satu pemberian sumbangan diberikan di atas inisiatif dan kerja kuat oleh KRT kita. Bagi negeri Pahang ni kita ada 547 KRT di Pahang ni. 547 KRT di negeri Pahang ini. Jadi fasa pertama kita dah serahkan. Jadi fasa kedua pagi tadi kita bawa mock check bernilai RM1,835,400 untuk kita serahkan kepada Yang Berhormat Datuk MB. Dan dia kalau kita campur jumlah keseluruhan MB tadi bila saya sebut fasa 1 dan kali ni kita bagi fasa 2, jadi negeri Pahang telah pun menerima peruntukan sebanyak 2,686,000 untuk agihan geran-geran kepada semua 547
KRT yang ada di negeri Pahang. Kita di seluruh negara kita ada 8,274 KRT 500 di Pahang, 547 di Pahang, keseluruhan ialah 8,274. Dan tadi dalam corak kita dah bincang. Datuk Shah kata okey, kita akan pertingkatkan usaha untuk kita tambah, kita buka lebih banyak KRT supaya ada penglibatan komuniti setempat dalam urusan untuk memperkasakan tanggungjawab komuniti. Kerana tadi saya dah sebut tanggungjawab perpaduan ni bukan saja tanggungjawab Kementerian Perpaduan. Dan untuk menentukan perpaduan ini dapat dipupuk dan dapat diamalkan, dia tidak boleh diserahkan pada tanggungjawab kerajaan semata-mata. Dia mesti disambut oleh rakyat. Rakyat mesti sambut supaya bila rakyat sambut, rakyat dapat praktikkan dan supaya dia jadi amalan dalam masyarakat pelbagai kaum yang ada. Dan hari ini juga lepas kita serahkan tadi RM1,835,400 grant untuk fasa kedua KRT kepada 547 KRT Negeri Pahang. Tadi pun kita serahkan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 326,398 ringgit. Yang ini adalah penyediaan peralatan-peralatan kepada SRS. Kita bagi dia vest baru, kita bagi dia lampu yang menyala-nyala, reflektor baru, kita bagi lampu picit baru, kita bagi kon baru, kita bagi whistle baru, segalanya barulah. Jadi bila kita bagi baru, sekurang-kurang dia beri semangat baru. Ni nak beroperasi ni kerana selepas PKP keempat, kerajaan telah membuat keputusan kita nak memperdayakan, kita nak menggalak memperkasakan, nak memperkasakan. Dan bila kita nak memperkasakan KRT ni, kita di peringkat kementerian bagikan insentif. Insentif kerana bila kita turun, dia kata, Datuk tengoklah vest kita ni Datuk, dah tak nampak kelip-kelip lagi, reflektor tu pun dah kabur. Dia punya rotan pun dah bersepai agaknya, entah apa dia buat agaknya dalam pada dia meronda dan sebagainya. Jadi kita berikan peralatan baru. Dan bila penyerahan peralatan itu dibuat dan sekurang-kurang dia memberikan satu sokongan dari segi usaha memperkasakan KRT yang ada. Jadi itu antara perkara yang kita lakukan. Jadi duit yang 326,398 tadi ni, dia untuk SRS yang Kak sebutkan tadi, lepas tu untuk taska Genius Perpaduan, nak beli sanitizer, nak buat pembersihan dan disinfeksi kepada kelas, kepada taska sebelum dibuka, dan kepada tabika perpaduan. Itu perlu duit nak beli barang-barang ni, nak buat pembersihan, nak buat tanda-tanda jarak 1 meter, 1 meter, lepas tu meja makan, kursi, semua tu perlukan perbelanjaan. Jadi itu adalah kos yang kita berikan supaya semua SRS, Taska dan Tabika dapat beroperasi dengan baik dengan mengamalkan amalan-amalan SOP yang telah pun kita berikan. Dia begini Datuk, apabila Datuk datang ke Pahang, Pahang ni ada 14 daerah Bila sebut KRT tadi kita ada 547. Ingat ingat. Jadi kita nak bagi orang yang Pahang yang daerah mana yang paling banyak sekali sebenarnya KRT. Itu dia. Ni daripada daerah mana? Saya Maran. Okey, Maran dalam 52. Lepas ni kempen kuat-kuat tunggu lagi. Jerantut? Jerantut dalam 39. Maknanya daerah yang paling besar yang dapat dah tentu Kuantan tu. Sebab dia paling banyak. Dia pula kira ibu negeri. Jadi dia paling banyak 165 KRT. Itu menjadikan jumlah, termasuklah Mi punya dekat Maran tadi 52 tadi dengan Jerantut tadi 39. Dia mencakupi kepada jumlah 547. Jadi saya harap pada mesyuarat yang akan datang atau lawatan akan datang, bila kita datang, Datuk Shah dah janji tadi, dia nak mempromosi, nak banyakkan lagi penubuhan KRT di taman-taman, dan di rancangan Felda pun boleh tubuhkan dalam kawasan bandar, kampung berhampiran dengan pinggiran bandar, semua boleh tubuhkan. Jadi dia beriltizam, dia nak doublekan, nak triplekan pada masa yang akan datang. Ada KPI tertentu. KPI tertentu. Dia gini, dia bagus tu Dia kita buat masa ni, bila saya sebut geran tu tadi, kita bagi geran tadi pada Kerajaan Negeri untuk fasa kedua. Untuk apa geran tu sebenarnya? Untuk apa?
Dia sebenarnya bila satu-satu bila KRT ni dia nak wujudkan, dia tak perlu berdaftar dengan ROS tu Mi. Dia berdaftar dengan kementerian aja, melalui jabatan Japanin aja. Dia buat permohonan apa urusan semua di Pejabat Perpaduan Daerah, kemudian akan diangkat pada jabatan di peringkat negeri dan kita akan uruskan dengan secepat mungkin. Jadi bila itu berlaku, kita bagikan geran sebagai insentif kepada KRT yang sangat aktif contohnya. KRT aktif, sediana aktif. Kalau dia sangat aktif ni, kita bagikan geran dulu 6,000. Jadi tahun ni bila Kementerian Perpaduan Negara diwujudkan selepas sejarah 47 tahun, 48 tahun ni. Last dulu tahun 1972. Last dulu Kementerian Perpaduan Negara. Last tu, yang first tu dulu. Sekarang ni 2020 baru wujud balik Kementerian Perpaduan Negara. Dalam sejarah tu, daripada mula 72 tu Kementerian Perpaduan Negara, yang lain tu Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat lah apa, dia ada gabungan-gabungan ni. Akhirnya pada tahun 2020 ni dia balik semula kepada Kementerian Perpaduan Negara. Jadi bila kita wujudkan 8,274 KRT ni, kita kena bantu juga. Kalau tak macam mana dia nak gerak? Ya, betul. Ada wakil rakyat, kita ucapkan terima kasih lah kepada ahli-ahli parlimen, kepada yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, kerana bila mereka ada peruntukan, mereka agihkan, bagi peruntukan kepada KRT yang ada. Dan ada KRT yang dia luar biasa, dia akan buat kerjasama bijak. Contoh dengan Kombi, Pentras Edis, dengan Kospen, buat amalan gaya hidup sihat dan sebagainya, dengan AADK contohnya. Jadi bila kita berikan geran, kalau dulu dia dapat, bila sangat aktif dia dapat 6,000. Jadi tahun ni walaupun kementerian baru berusia, saya selalu sebut baru berusia 4 bulan, nak masuk 5 bulan, tapi dah macam 4 tahun nak masuk 5 tahun. Dah baru 4 bulan, belum beranak lagi tu Mi, baru ngandung. Dan bila itu berlaku, kita tambahkan 500. Jadi bila kita sebut 500 kan, mula-mula masa kita buat perjumpaan aspirasi perpaduan itu, dia orang kata 500 saja nak bagi. Alah 500. Lepas tu saya kata kita ada 8,274. Jadi bila kita bagi 500, kos sebenar keseluruhan tanggungan ke atas geran yang perlu kita turunkan ialah berjumlah 38.1 juta Mi. Banyak tu, 38.1 juta. Jadi insya-Allah tahun depan kita nak tambahkan lagi. Jadi bila kita tanya itu berapa agaknya nak kementerian tambah supaya memberikan kemudahan yang lebih kepada urusan aktiviti KRT. Dia orang kata kalau dapat tahun depan tambahlah 1,000. Dan kemudian bila kita berjumpa dengan pengurusi KRT itu permintaan, saya pun bincang dengan yang bagi Datuk KSU saya, dan kita setuju, kita kata okey, kita setuju. Nah, tahun depan kita tambahkan lagi 1,000. Walaupun dia dengar Mi 500, 1,000 aja, tapi kalau jumlah keseluruhan dia kali dengan 8,274, maka sudah tentu dia melibatkan peruntukan yang sangat besar. Sebabnya bukan aja, kan ada 8,000 lebih. 8,000 lebih. Itu dekat Maran aja dah 52. Baik Datuk, sebelum kita tutup, kita dengar lagu ni dulu. Desain ombak bersilih ke pantai, disambut ayunan nyiur melambai, rembulan megah di atas maligai, tersenyum melihat kita berdua. Angin membawa lagu cinta, sejuta bintang bermain mata, seakan rela dua insan di dalam sinarionya. Antara Aceh dan Jakarta kita jatuh cinta, antara Aceh dan Jakarta kisah cinta tiga malam kan ku ingat selamanya. Antara
yang sudah tiada lagi, tinggal memori membawa kembali antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta, antara Anyer dan Jakarta kisah cinta 3 malam kan ku ingat selamanya, antara Anyer dan Jakarta. Itu dia antara Angin dan Jakarta, antara merakyatkan perpaduan dengan menterinya. 52 KRT jangan lupa Mi. 52 ya. Baik. Maran tu, Maran. Tadi Datuk ada kata mesyuarat kali kedua dan yang ini kali pertama secara fizikalnya kan. Sebelum ni melalui conference dan sebagainya, video. Dan lepas ni ke mana destinasi? Mungkin ada perancangan untuk negeri Melaka ke, Selangor ke? Okey. Tadi kita kan Mi, kita amalkan amalan demokrasi. Demokrasi ya. Perpaduan melalui amalan demokrasi. Jadi tadi kita semua dah ucap terima kasih pada Pahang, pada Datuk Shah tadi. Dan kemudian kita kata okey, mesyuarat akan datang siapa nak jadi tuan rumah. Jadi yang berhormat Tuan Chong, Exco Perpaduan Negeri Johor menawarkan diri menawarkan diri untuk Johor menjadi tuan rumah pada mesyuarat jawatankuasa pelaksana kita bagi kali ketiga. 2 bulan daripada sekarang, bulan September. Bulan September. Jadi kita harap dia orang kata ni susahlah, Pahang dah letakkan benchmark yang tinggi. Makan sedap, persembahan baik luar biasa, sambutan yang diberikan oleh Amat Berhormat Datuk Menteri Besar mengagumkan. Jadi semua orang kata Johor boleh buat ke? Johor boleh buat ke? Jadi kata Exco, wah ini sudah letak benchmark yang tinggi. Jadi dia kata dia akan buat bersungguh-sungguh untuk bersaing pula dengan Pahang. Itu masing-masing lah Mi, dengan cara masing-masing gitu. Ya, itu yang penting. Dan yalah, kadang-kadang apabila menjadi seorang menteri ni memang sukar perjalanan diari itu. Diari itu dari semalam kemudian pagi tadi dan selepas ni mungkin ada program-program yang menunggu Datuk. Dia semalam kita jamuan makan malam dengan MB dengan Exco Kajian Negeri. Pagi tadi kunjungan hormat dengan MB dan kemudian mesyuarat jawatankuasa pelaksana dan petang dengan Mi hari ni di Pahang FM. Jadi lepas ni kena teruskan kerja. Jadi lepas ni kami akan ke pusat aktiviti perpaduan daerah Kuantan untuk kita melawat pejabat perpaduan dan kemudian kita nak tengok tabika perpaduan di Permata Badak. Permatang Badak. Permatang Mi Permatang Badak dekat daerah Kuantan dan juga untuk kita tengok taska Genius Perpaduan di daerah Kuantan. Kenapa kita turun kat situ Mi? Kerana hari ni selain daripada kita serah mock check tadi kepada KRT, kita serah mock check untuk keperluan pasca COVID tadi, kita nak turun untuk membuat pemberian kit SRS yang tadi tu. Bila dah duit dah turun, sambil tu kita bekalkan barangan. Tadi yang cotam nyala-nyala tadi dengan dia punya vest apa semua tu, dengan whistle semua. Jadi hari ni kita akan serahkan kepada 11 orang pegawai perpaduan daerah bersama dengan fungsi KRT selaku mewakili 11 daerah yang ada di negeri Pahang gitu. Baik, I kata kerana masa je, bahasa biasa. Masa mencemuri kita. Kata-kata terakhir Datuk. Saya sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, kepada Datuk Shahniza, kepada Kerajaan Negeri Pahang di atas persediaan yang luar biasa sempena dengan mesyuarat jawatankuasa pelaksana kali kedua. Dan insya-Allah kita akan datang lagi Mi kita nak tengok Maran tadi 52 KRT nak tambah. Jadi akhirnya saya baru belajar tadi Mi. Pahang simply awesome. Awesome Pahang simply awesome. Okay, kalau benda-benda ni Datuk Syah ya lalu buat. Memang betul tu ayat dia lah tadi tu. Pahang simply awesome. Maju terus Pahang. Pahang first, Pahang go. Jadi mudah-mudahan lah Pahang akan bertambah-tambah makmurnya di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kita.
InsyaAllah. Terima kasih Amy kerana bagi peluang berada di Pahang FM, suatu pilihan. Terima kasih juga kepada terima kasih banyak-banyak. Datuk dan juga rombongan kerana sudi datang ke tempat kami. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara bulan bintang beribu, manakan sama bulan yang satu? Antara ribu bintang di langit dan biru, di kau bintang hatiku. Bumi yang mana tak timpa hujan, lautan mana tak bergelombang. Kiranya cinta musnah terkulai di rangkanya, hampa membawa derita. Hanya dengan lagu dapat ku merayu keluhan hatiku. Hanya dengan madah dapat ku berkata, di kau ku cinta. Kasih yang mana tak bergelora, kasih sejati tetap setia. ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta. Hanya dengan lagu dapat ku merayu keluhan hatiku. Hanya dengan mata dapat ku berkata, di kau ku cinta. Kasih yang mana tak bergelora, kasih sejati tetap setia. Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta. Radio Malaysia, Pahang FM. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan